Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kedah terima peruntukan tinggi cecah 1.6 bilion ringgit untuk 2023. Kerajaan Persekutuan akan memastikan kemiskinan tegar di Kedah ditangani dengan baik, dinotahkan dengan kerjasama kerajaan negeri. Ia dibuktikan menerusi peruntukan sebanyak 1.6 bilion ringgit yang diberikan kepada negeri tersebut. Ia tidak termasuk bantuan sekolah daif dan bantuan kredit daif serta projek bekalan air yang perlu dibantu. Masalah kemiskinan tegar ini akan dapat ditangani dengan baik dan Kedah melalui program Kerajaan Persekutuan Madani akan menoktahkan jumlah kemiskinan tegar Kedah di seluruh negeri Kedah. Dan saya minta kerjasama seluruh jentera kerajaan persekutuan, jentera kerajaan negeri dan jentera Majlis Perbandaran untuk membantu ke arah ini kerana adalah mengaitkan bagi negara yang punya keupayaan dengan khazanah besar, minyak dan gas, kelapa sawit dan berbagai industri tidak boleh menyelesaikan soal basic kemiskinan tegar di negara ini. Beliau berkata demikian dalam sembah ucapan menjunjung kasih Perdana Menteri sempena keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tunku Sultan Kedah. Lebih 3,000 orang membanjiri dataran Stargate Alostar bagi program Himpunan Madani Kedah 2023. Dalam ucapannya, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sebagai Perdana Menteri, beliau tidak mahu bermusuhan dengan sesiapa, sebaliknya berhasrat membangunkan semula negara dengan rakyat yang mempertahankan integriti. Negeri Kedah, Perlis, Sabah, Sarawak, Malaysia ini punya potensi yang sangat baik. Rakyat Melayu majoriti, orang Islam bersama yang lain mampu bawa robah peta politik, angkat martabat ekonomi, bela nasib rakyat. Kalau pimpinannya bertanggungjawab, negara ini mampu bawa perubahan. Siapa yang tentukan? Rakyat tentukan. Saya nak tunjukkan bahawa bawah pimpinan Islam kita boleh tadbir dengan baik dan tegakkan keadilan bagi semua rakyat negara kita. Itu tekad saya. Dan saya harap anak muda terutama bawa perubahan. Bukan dengan kebencian, dengan irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Datuk Seri Anwar turut menegaskan tidak akan bertolak ansur dalam usaha membersihkan negara daripada rasuah dan penyelewengan. Beliau turut menekankan kerajaan pimpinannya akan mentadbir negara dengan baik dan menegakkan keadilan bagi semua rakyat. Terdahulu, beberapa pemimpin menyampaikan pidato menerangkan konsep Malaysia Madani. Fenomena cuaca panas memberi kesan kepada kesihatan seperti boleh mengakibatkan strok haba apabila terdedah secara berterusan. Warga emas berusia 65 tahun ke atas, bayi dan kanak-kanak berusia 5 tahun dan ke bawah antara golongan yang berisiko tinggi terdedah kepada cuaca panas. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM turut memaklumkan terdapat beberapa golongan yang berisiko tinggi apabila terdedah kepada cuaca panas disebabkan oleh faktor umur, jenis pekerjaan dan status kesihatan yang perlu diberi perhatian. Pengidap penyakit kronik seperti sakit jantung dan darah tinggi, pekerja yang terdedah dengan cuaca panas serta individu aktif turut berisiko tinggi terdedah cuaca panas. Oleh itu, langkah bagi mengurangkan pendedahan terhadap cuaca panas perlu diambil untuk mengurangkan kesan terhadap kesihatan. Di Kelantan, kes kematian akibat strok haba hanya melibatkan satu kes sahaja. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan, ia melibatkan kanak-kanak berusia 11 tahun.
Manakala kematian bayi berusia 19 bulan di Kelantan bukan disebabkan strok haba, jelas beliau hasil siasatan pihak Jabatan Kesihatan Negeri mendapati penyebab kematian bayi 19 bulan pula akibat dehidrasi teruk dan sepsis. Setakat ini terdapat 5 kes penyakit berkaitan cuaca panas dilaporkan. 3 kes dilaporkan di Sarawak melibatkan 2 kes kekejangan haba dan 1 kes kelesuan haba. Dalam pada itu, Datuk Dr. Muhammad Razi berkata, pendedahan kepada cuaca panas dalam tempoh lama dan kurang minum air boleh memudaratkan kesihatan, terutama golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai penyakit kronik. Beliau turut mengingatkan orang ramai yang menyambut perayaan Aidilfitri ketika cuaca panas agar mengambil langkah pencegahan termasuk merancang aktiviti beraya atau ziarah dan elakkan waktu puncak cuaca panas antara jam 11 pagi hingga 4 petang. Sambutan Rumah Terbuka Malaysia Madani terus meriah dengan kedatangan kira-kira 10,000 pengunjung setakat tengah hari di Hotel Raya Al-Star. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Badlishah turut berkenan berangkat ke Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani. Bagi dia tiba pada pukul 11 pagi diiringi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rumah terbuka yang bermula pukul 10 pagi tadi turut menerima kunjungan pelbagai golongan masyarakat. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. Hari sama, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nor memeriahkan sambutan barisan menteri dan timbalan menteri serta barisan kepimpinan kerajaan perpaduan. Baik, untuk perkembangan terkini langsung bersama Nur Hidayah Anwar. Silakan Hidayah. Baik, langsung dari Hotel Raya Al-Star Kedah sempena penghancuran Rumah Terbuka Malaysia Madani, dan buat julung kalinya ia dan pertama kali ia dimulakan di negeri Kedah ini, dan kemeriahan itu sememangnya amat terasa sejak daripada awal pagi tadi, dan Rumah Terbuka ini tidak putus dengan kunjungan pengunjung. Jadi antara tetamu istimewa yang berada di sini ialah Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi Datuk Seri melihat suasana ini daripada pagi, ada yang datang awal untuk kunjung ke sini. Jadi bagaimana Datuk melihat suasana tersebut, semangat muhibah yang ditunjukkan oleh rakyat negeri Kedah, khususnya termasuk yang datang daripada negeri jiran Kedah sendiri? Alhamdulillah, saya dengan rakan-rakan Timbalan Menteri dan menteri-menteri juga menyaksikan ini daripada awal tadi, malah sebelum jam 10 pagi lagi tadi, dan sangat terharu kerana bukan sahaja kehadiran, makan minum, tetapi persahabatan, ukhuwah yang terjalin. Majoriti tentunya orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Siam, dan kebanyakan dari Kedah. Orang Kedah dengan sopan santunnya, dengan lenggok gayanya, dengan sabarnya, itu orang Kedah yang benar. Mana yang mewakili semangat budaya orang Kedah. Dan saya lihat ramai juga dari Perlis, dari Pulau Pinang, dari Perak, dan rakan-rakan dari Kuala Lumpur dan Johor yang balik bercuti di Kedah. Jadi alhamdulillah, makan memang disiapkan untuk 45,000 orang, dah hampir habis, dan saya lihat masih lagi yang datang. Tapi kita syukur kepada Allah SWT kerana semangat Malaysia Madani, semangat perpaduan, semangat silaturahim dan ukhuwah, persaudaraan, maaf-maaf di bulan Syawal ini nampak terjalin, dan Kedah menjadi contoh yang baik. Terima kasih. Datuk Seri, jadi makanan mungkin akan ditambah, mungkin jangkaan kunjungan yang hadir pada hari ini mungkin lebih daripada 25,000 orang. Saya baru tanya penganjur tentang kerana stol makanan sudah habis, dan masih ada waktu, dan masih ada kunjungan baru lagi. Jadi mereka akan cuba sedaya upaya untuk menyiapkan tempat dan makanan. Yang lain tu pergilah ke warung dan balik rumah makan. Baik. Terima kasih Datuk Seri. Jadi bersama kita juga Timbalan Perdana Menteri dan juga Datuk Seri Fadilah Yusof. Jadi Datuk Seri melihat bagaimana sambutan keukuhan yang berlangsung pada Rumah Terbuka ini?
Saya juga begitu terharu melihat sambutan begitu meriah, begitu baik sekali daripada semua pelbagai lapisan masyarakat. Dan ini dah pendekatan baru yang Amat Berhormat Perdana Menteri di bawah Malaysia Madani, iaitu untuk menyatukan rakyat kita, di mana kita turun ke padang. Menteri-menteri, timbalan menteri dan semua kepimpinan di peringkat kerajaan, jentera kerajaan turun ke padang untuk berjumpa dengan rakyat. Bagaimana kita dapat satukan rakyat kita, sebab kekuatan Malaysia hanya akan berlaku kalau kita dapat hidup bersatu padu. Dan inilah saya rasa semangat yang dibawa di bawah Malaysia Madani. Itulah semangat yang dibawa oleh Malaysia Madani dengan kemeriahan sambutan Rumah Terbuka Malaysia Madani hari ini telah terbukti dengan kedatangan ribuan pengunjung ke sini. Jadi setakat itu laporan saya dari Rumah Malaysia Terbuka Madani bersama dengan Perdana Menteri dan juga Jemaah Menteri kembali ke studio. Baik, terima kasih Nur Hidayah. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Aidilfitri Majlis Bandaraya Kuantan MBK malam tadi. Keberangkatan tiba baginda ke Kompleks Bandaraya Kuantan diringi oleh Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Turut hadir Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail yang mengetuai barisan kepimpinan Kerajaan Negeri, Datuk Bandar Kuantan Datuk Hamdan Hussein dan ketua-ketua jabatan. Pada majlis itu, baginda berdua beramah mesra bersama lebih 3,000 tetamu. Pelbagai juadah istimewa disajikan, antaranya lemang, ketupat, rendang serta manisan tradisi Pahang, puding raja. Baginda berdua turut mengurniakan duit raya kepada kanak-kanak dan menyantuni warga kerja MBK sebelum berangkat pulang. Jelajah kita Selangor Aidilfitri yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri merupakan peluang masyarakat untuk berjumpa dengan pemimpin. Ia dianjurkan di 9 daerah bermula di Sepang malam tadi, diikuti Padang Awam Hulu Bernam Hulu Selangor hari ini dan Padang Taman Seri Krayong Kelang esok. Jadi 3 hari ini setiap hujung minggu akan berlangsung jelajah kita Selangor Raya, dan ini akan memberi peluang kepada masyarakat setempat dan juga penduduk untuk bersama-sama dengan pimpinan negeri, dengan ketua-ketua jabatan terutamanya meraihkan Aidilfitri dan rumah terbuka. Di samping itu, di bawah jawatan kuasa tetap pembangunan luar bandar negeri, untuk beberapa jamuan raya nanti kita akan sekalikan dengan rewang sekampung. So setiap kampung juga akan memasak. Kat sini tak adalah tapi kita akan buat di Kelang, kita akan buat di Gombak, kita akan buat di daerah-daerah tertentu di bawah jawatan kuasa tetap. Beliau berkata demikian selepas ditemui di Majlis Jelajah Kita Selangor Aidilfitri di atas Sepang di tapak Pasar Pagi Pekan Salak Sepang yang dihadiri kira-kira 10,000 pengunjung malam tadi. Jelajah Kita Selangor Aidilfitri berlangsung di 9 daerah bermula di Sepang malam tadi, diikuti Padang Awam Hulu Bernam Hulu Selangor hari ini dan Padang Taman Seri Krayong Kelang esok. Vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan diberikan kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun. Bayi akan menerima suntikan BCG dan hepatitis B sejurus selepas kelahiran. Vaksin 6 serangkai diberikan pada umur 2, 3 dan 5 bulan. Vaksin pneumokokal pada umur 4 dan ke-6 bulan. Vaksin MMR diberikan pada umur 9 dan 12 bulan. Vaksin pneumokokal dos penggalak diberikan pada umur 15 bulan. Vaksin 6 serangkai dos penggalak diberikan pada umur 18 bulan. Jalani tanggungjawab anda sebagai ibu bapa bersama lindungi vaksin berkesan. Bertemu kembali. Sebanyak 22 premis perniagaan membabitkan pasaraya di sekitar Labuan diperiksa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM dalam tempoh 7 hari sempena Aidilfitri. Timbalan pengarahnya Emil Tahin berkata pemeriksaan dilakukan bertujuan memastikan bangunan premis yang dikunjungi oleh orang ramai berada pada tahap yang selamat. Selain itu, premis-premis tersebut perlu mematuhi prosedur keselamatan yang telah digariskan khususnya ketika musim perayaan.
Musim perayaan ini ramai orang membeli belah dan sebagainya, mencari barang kan. Dan supermarket ini kita kena pastikan orang yang masuk ke dalam supermarket itu selamat. Jadi kita sebagai Jabatan Bomba dan Penyelam Malaysia ada tanggungjawab melihat keselamatan orang awam ini masuk ke dalam permis. Oleh itu kita membuat pemeriksaan dan kita memastikan jalan keluar dia selamat, ya. Sistem yang ada di bangunan itu dalam keadaan baik supaya pengunjung merasa selamat untuk datang. Sementara itu, beliau turut memaklumkan ada beberapa premis diberi teguran secara lisan dan notis amaran yang tidak mematuhi piawaian keselamatan ditetapkan. Selain itu, sistem siren amaran kebakaran dan alat pemadam api turut diperiksa agar ia berfungsi dengan baik. Pasangan suami isteri warga emas yang tinggal di pondok berhampiran Sungai Masai Pasir Gudang dipindahkan ke kediaman asal mereka berhampiran dengan kawasan tersebut. Keadaan kediaman Syuib Alna, 69 tahun dan isteri Syarima Syari, 61 tahun. Sebelum ini, tular di media sosial memaparkan mereka tinggal di pondok kayu yang tidak selamat. Exco Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid memaklumkan pemeriksaan mendapati pasangan tersebut tinggal di pondok itu bagi tujuan beristirahat serta bercucuk tanam. Warga emas tersebut telah bersetuju untuk tidak tinggal di pondok kayu terbabit yang akan dibersihkan Pejabat Daerah Johor Bahru dalam masa terdekat. Majlis Agama Islam Negeri Johor juga akan menyalurkan saraan bulanan kepada Syuib kerana beliau layak menerima, manakala bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat akan terus disalurkan. Sebelum tinggal di pondok terbabit, Syuib bersama isteri tinggal bersama abangnya di sebuah rumah pangsa dan bayaran sewa bulanan dibayar bersama-sama. Baik, Terengganu sinonim dengan kepelbagaiannya dalam kesenian tradisi, budaya dan juga warisan, dan ia juga kaya dengan adat dan tradisi dalam mengekalkan adat turun-temurun yang boleh dilihat dalam cara hidup seni dan kraf tangannya. Audi Muhammad Nur ada perinciannya. Satu pengalaman berharga apabila dapat mendekati gaya hidup masyarakat pada masa dahulu. Menariknya, para pengunjung berpeluang memperagakan busana Melayu tradisional, mencanting atau mewarna batik. Peluang ini boleh didapati di sebuah lokasi pelancongan terkenal iaitu Lambo Sari yang terletak di Teluk Ketapang, Kuala Nerus. Aktiviti kesenian rakyat negeri Pantai Timur itu yang masih kekal terpelihara sehingga kini, ia merupakan sebahagian daripada budaya dan warisan turun-temurun agar identiti dan budayanya tidak lenyap di telan arus permodenan. Antara aktiviti utama yang selalu diorang buat kat sini adalah mewarna batik. Selain daripada itu, memblok batik. Sebab memblok batik ni dia istimewa. Kat sini je yang ada tempat yang menyediakan perkhidmatan memblok batik. Selain daripada itu juga, kalau dia orang datang, dia ambil pakej mini eksplorasi warisan, dia boleh berbusana lah. Timbalan Pengarah Tourism Malaysia Wilayah Timur Muhammad Azizul Arif Yahaya berkata, dengan adanya aktiviti seperti ini, ia bukan sahaja dapat mengekalkan budaya dan juga tradisi, namun boleh merancakkan lagi industri pelancongan negeri itu ke peringkat dunia. Saya rasa benda ini memang perlu dikekalkan lah untuk generasi-generasi yang akan datang. Sebab apa sekarang ni banyak end produk saja yang kita nampak, tapi menghasilkannya tu, aktiviti menghasilkannya tu kurang dipertontonkan kepada umum lah. Saya rasa ini bagus untuk generasi berikutnya. Bagi para pelancong, pastinya ia meninggalkan pengalaman dan kenangan terindah. Kalau korang ke Terengganu, specifically dekat Kuala Nerus ni, korang boleh datang ke Lambo Sari untuk merasai pengalaman macam mana saya rasai sekarang. Korang boleh berbusana Melayu macam sekarang ni. Sambil tu korang boleh buat aktiviti mewarna wow. Aktiviti macam ini sesuai untuk pelancong-pelancong asing untuk lebih mengenali kita punya budaya kita tradisional kita lah sebagai orang Melayu kan. Ini juga sebenarnya untuk domestik juga.
especially untuk anak-anak muda. Pelbagai aktiviti yang menarik yang anda boleh lakukan di Kuala Nerus ini, betul tak? Betul. Ya, terutamanya boleh memakai busana Melayu seperti mana saya pakai datang ke mana? Lambung Sari. Anda juga perlu datang ke sini untuk belajar tradisi dan juga pelbagai aktiviti yang menarik boleh anda lakukan. Audi Muhammad Noor, RTM. So, nanti dulu. Instrumen pendapatan tetap atau sukuk menjadi tumpuan utama tabung haji yang akan mengekalkan strategi alokasi asetnya tahun ini. Menurut Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Seri Amrin Awaluddin, strategi pelaburan pengurus dana persaraan itu berasaskan kepada kehendak penyata kewangan dan keperluan untuk menampung kegiatan TH. TH katanya bertanggungjawab menguruskan ibadah haji dan membayar agihan keuntungan kepada pendeposit setiap tahun. Jadi berdasarkan itu, kita keutamaan setakat ini adalah kepada pendapatan tetap dan suku-suku pelaburan yang mampu membeli pulangan setiap masa. Kerana pada tabung haji setiap tahun kita ada dua tanggungjawab, menguruskan haji dan membayar agihan keuntungan. Ketika ini, 60% dari alokasi asetnya diperuntukkan bagi pendapatan tetap atau sukuk, diikuti equity 22%, hartanah 9.0%, pasaran wang Islam 8.0% dan instrumen lain 1%. Syarikat produk pengguna DXN Holdings yang Berhad menyasar untuk mengumpul kira-kira 121.6 juta ringgit daripada tawaran awam awal IPO di pasaran utama Bursa Malaysia. Pelaksanaan IPO itu melibatkan tawaran sehingga 932.68 juta saham DXN terdiri daripada tawaran institusi sehingga 772.7 juta saham sedia ada dan terbitan awam 160 juta saham baharu. Dan daripada tawaran institusi itu, 623.13 saham akan diperuntukkan untuk pelabur Bumi Putra yang diluluskan oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan juga Industri, manakala 149.55 juta saham akan disalurkan kepada institusi Malaysia dan pelabur terpilih. Actually, it's not really to raise fund. Our main reason is more of to profile the company and to build a strong PR for the market. Yeah, this industry is very competitive, and in terms of compared to the key industry players, in terms of capital and revenue, we will not as big, but we want to elevate ourselves. Beliau berkata demikian dalam sidang media Majlis Pelancaran Prospektus IPO di Cyberjaya. Harga IPO maksimum ditetapkan pada 76 sen sesaham dengan harga akhir akan ditentukan melalui latihan pembinaan buku. Tawaran runcit bermula semalam dan akan ditutup pada 9 Mei jam 5 petang. Skuad bola sepak wanita bawah 17 tahun bermula langkah kanan dalam perlawanan pertama kelayakan Piala Asia Wanita bawah 17 2024 di Stadium Burimam City semalam. Skuad kendalan Puerto Niladoni itu bermula baik pada separuh masa pertama dengan mendahului lawan dari Kepulauan Mariana Utara 2-1. Gol awal negara hadir pada minit ke-11 melalui Roselia Kaloli, namun jaringan itu disamakan Kathleen Chavez pada minit ke-29 sebelum sekali lagi Roselia Kaloli meledak gol pendahulu pada minit ke-35. Memasuki separuh masa kedua, dominasi negara diteruskan dengan Roselia Kaloli terus menjadi watak utama apabila terus merobek gol lawan pada minit ke-80 dan 82 sebelum Adlin Bandi menutup perlawanan dengan gol kelima pada minit ke-89. Skuad negara kini berada di kedudukan kedua di belakang Thailand dan dijadual bertemu tuan rumah Ahad ini. Perkembangan Sukan SEA Kemboja 2023. Skuad kriket wanita Malaysia tiba di Phnom Penh semalam bagi menghadiri Tamasya Sukan SEA 2023 yang bermula dari 5 hingga 17 Mei ini.
Pengarah Bahagian Atlet Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Gadirin memaklumkan para pegawai turut bertolak awal bagi memastikan koordinasi berkaitan penginapan dan pengangkutan atlet berjalan lancar. Ia bagi mengelakkan isu kelewatan ke tempat pertandingan seperti yang pernah berlaku sebelum ini. Beliau ditemui pemberita selepas kem perhimpunan akhir kontijen Sukan C di Kasa 4 MSN di Ibu Negara semalam. Kem berkenaan yang diadakan selama 3 hari itu melibatkan kira-kira 550 atlet negara yang bakal beraksi di Kemboja. Yang merupakan fasa terakhir membina jati diri dan memupuk semangat juang di kalangan atlet melalui pelbagai pengisian dengan kemuncaknya pengumuman sasaran pingat Tamasya Dwi tahunan itu oleh Menteri Belia dan Sukan Hanayo. Skuad wanita negara dijadualkan bertemu pasukan Singapura pada jam 3.30 petang hari ini. Beralih ke perkembangan sukan luar negara, perebutan tahta gelaran Bundesliga tampak masih terbuka selepas pendahulu Borussia Dortmund berjaya disekat VfL Bochum 1-1 dalam perlawanan yang berlangsung pagi tadi. Pelumba Ferrari Charles Leclerc meraih petak pertama selepas mengatasi Max Verstappen dalam sesi kelayakan Grand Prix Azerbaijan semalam. Perlumbaan sengit antara pelumba di litar Bandar Baku itu menyaksikan kecekapan kawalan para pemandu dengan menguji jentera masing-masing di bawah cuaca panas. Meski kedua pelumba mencatatkan masa sama pada pusingan pertama, kecekapan Leclerc pada pusingan terakhir telah memberi kelebihan 0.188 saat bagi mendahului pencabarnya. Ia petak pertama kali ketiga buat Leclerc dan Ferrari di litar tersebut selepas melakukannya pada tahun 2021 dan 2022. Lewis Hamilton dan Fernando Alonso masing-masing di petak ke-5 dan ke-6. Nak tengok saya baca berita, bersama saya Safi Sali dalam Stadium RTM 29 dan 30 April ini. RTM, teman setia. Sukan C Kemboja 2023. Skuad bawah 23 tahun negara kini menggalas cabaran bagi memburu ibu segala pingat. Rabu 3 Mei, saksikan perlawanan bola sepak Malaysia bertemu Laos 8 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstrima langsung di RTM Click. Eksklusif hanya di RTM. Baik, berita tengah hari 29 April 2023 berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.